Nabi SAW ni tuan-tuan punya sifat malu lebih daripada seorang perempuan anak dara nak malu Nabi SAW. Anak dara zaman dulu lah, anak dara lah ni tak malu lah. Ni baru ni tunjuk dalam budak sekolah tuan-tuan, tunjuk ambil gambar selfie dengan boyfriend dia dalam sekolah. Budak-budak sekolah ni umur entah berapa tu budak-budak ni tuan-tuan. Saya semak budak perempuan tu ambil gambar daripada selfie dengan boyfriend dia kat depan dia, dekat meja sekolah ni, pakai baju sekolah lagi. Dia kata, engkaulah cinta hatiku. Salih al-Jamat ni, kalau tak percaya belahlah dadaku, namamu tertera di hatiku. Perah kita kata. Tak malu pun kawan. Mak dia duk tengok aku, ayah duk tengok, viral pula tuan-tuan. Kita dulu buat agak tu, tapi mana tunjuk ke orang. Kita dulu tuan-tuan kertas wangi. Ingat tak muslimat tu ni? Beli kertas wangi. Pen wangi kertas wangi tulis. Mak ni pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Ni tulis, lipat buah bedak. Lipat buah bedak, insya-Allah. Pi selit sembunyi, takut orang nampak tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Kalau nampak pecah lubang, malu punya teruklah kita dulu tuan-tuan sekalian. Ustaz Muhammad. Faham tak ni? Saya ingat kawan saya, girlfriend dia mana? Kami dulu sekolah laki-laki, semua sekolah laki-laki, semua dalam sekolah semua lelaki, tak ada orang perempuan. Ni dia kalau keluar nampak orang perempuan ni macam cemperau. Ni macam tu. Pelik sungguh. Dua asrama kan. Keluar tu nampak perempuan ni macam apa kan. Dia ada sebelah sana ada sekolah menengah kebangsaan. Kami sekolah agama belah sini. Sebelah sana jalan jauh sikit lah, ada sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Semua ni girlfriend duduk sana lah. Tapi yang best tu, kalau time outing tau, hari Sabtu kan nanti keluar. Kami cuti Jumaat dulu. Hari Sabtu nanti keluar outing. Bila keluar outing, nampak budak perempuan tu, yang kata girlfriend dia tu, nampak lari. Bukan nak pergi dekat, lari. Pasal apa? Malu. Subhanallah. Lah ni dia bawa balik boyfriend dia balik rumah. Tuan-tuan, dulu orang kata apa? Salih al-Syahmat ni, kalau diam tu tanda setuju. Mak ni kan beritahu ni ada orang nak meminah hang ni, kata kat anak perempuan dia, hang setuju ke tak? Siapa mak? Itulah tu yang duduk kat tu, kampung Dodoi tu. Yang mana satu mak? Itulah yang hidung dia macam nyangkut baju tu sikit. Duduk lorong tu apa semua. Yang mana satu tunjuk gambar. Yang ni kan mak? Tunjuk. Macam tu lah. Tu diam tanda setuju. Mak dia kata apa? Diam tu tanda setuju lah tu. Orang tua-tua kata apa? Tengok keluar air mata. Pegang air mata tu. Air mata panas ke sejuk? Kalau panas, tu suka. Kalau sejuk tu takut. Dah azan lah. Sebab tu dah azan lah. Kita sambung cerita ni lepas azan. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Jadi orang tua-tua kata, kalau air mata sejuk tu takut, air mata panas tu dia apa? Dia seronok. Gitulah lebih kurang kan. Dia anak dara dulu macam itulah. Anak dara lah ni dia buat balik boyfriend dia naik RX. Dia naik Y suku. Antara syarat nak jadi calon suami dia mesti ada Y suku. Bawa balik rumah tuan-tuan, terkejut mak ayah ni. Kata hari ni mak ni bakal menantu mak nak main. Uish. dia letak jawatan tu. Dia yang pibuh jawatan tu bakal menantu. Mak tu pun mainlah tak apa. Masuk rumah. Ni dia mak ni bakal menantu mak main. Dengan serabut dengan apa. Dia kata, macam mana mak? Setuju tak ni? Ni mak dia. Mak dia pun diam. Diam tu tanda setuju. Mak pejam mata, keluar air mata, dia pegang air mata mak dia. Ni sejuk ni takut. Mak tak takut dia bawa balik tuan-tuan, tu raya mana dia balik. Tuan-tuan sekalian subhanallah. Ni anak dara lah ni, tak ada, hilang sifat malu. Nabi punya malu ni macam anak dara di belakang tabir. Sampai Nabi nak sebut perkataan haid, Nabi nak sebut perkataan kencing pun tak keluar pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang pertama malu yang muncul dari fitrah. Kalau kita ikut Nabi SAW dalam petunjuk kenabian dalam kehidupan kita,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Kalau kita hidup dalam bi'ah suasana macam suasana yang dibimbing, ditunjuk oleh Nabi SAW, maka sifat malu tu akan, salih alaihi Muhammad, dia bertahan. Sifat malu ni akan jadi sempurna. Tuan-tuan, cumanya sifat malu yang Allah built in dalam diri kita ni, dia akan dipengaruhi oleh surrounding kita ni. Dia panggil bi'ah, suasana kita ni. Kalau dia membesar dalam satu tempat yang orang kurang sifat malu, maka yang akan jadi kat dia akan kurang sifat malu dia. Sebab tu orang malu orang kampung dengan malu orang pekan tak sama. Betul tak ni? Malu orang kampung dengan malu orang pekan tak sama. Kalau orang kampung pergi pekan, pakai baju pun labu-labu sikit, pakai baju pun longgak-longgak sikit, duduk kat rumah, duduk kat asrama ke duduk dekat rumah sewa dengan kawan-kawan dia dekat KL tu. Kata apa? Ni kampung girl. Dia kata, ni orang KL ni, kita ni kat pekan pakai macam-macam ni semua. Ni tukar pakai baju t-shirt kena sagi t-shirt sikat-sikat, duduk tarik belakang, duduk tarik belakang, duduk tarik belakang. Pasal apa? Malu. Sat-sat tarik tangan, sat-sat baju tudung tarik tudung. Pasal apa? Malu dia. Tapi lama-lama bila dia duduk dekat dalam masyarakat yang macam tu, apa akan jadi? Dia akan cenderung macam sifat orang macam tu. Dulu malu nak tunjuk ni, lah ni tunjuk tu, upload dekat Facebook, upload dekat apa semua sebagainya, Instagram, tunjuk apa dia buat, hilang sifat malu dia. Pasal apa? Pasal dia pengaruhi oleh surrounding dia, suasana dia. Habis siapa yang tunjuk balik? Nabi SAW tunjuk balik macam mana cara kita jaga sifat malu kita. Faham tuan-tuan? Di dalam keadaan kita pun macam tu. Dulu kita, tuan-tuan sekalian, waktu kecil kita diajak dengan sifat malu. Kita diajak, kita ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, jaga maruah, jaga perlakuan, jaga tingkah laku. Mak kita pesan daripada kecil macam tu. Tapi bila kita pindah mai duduk satu tempat yang terbuka, maka waktu tu kita dah mula hilang sifat malu kita. Tuan-tuan, waktu tu kita akan buat apa saja ikut suka kita. Malam minggu kita start motor pergi round island, tuan-tuan. Dululah. Ni, Ustaz Syamad. Lepas tu daripada aku cerita ni yang duk bayang, imagine kita buat apa dulu ni. Tuan-tuan, start motor pada sini, tuan-tuan, mula-mula sekali ni pergi Padang Kota. Waktu tu track Padang Kota, main ingat tak zaman tu? Ni, pusing. Orang ni buat tunjuk soleh sangat pula dah. Pada anak hantu dulu ni. Ni, exhaust tu cat merah kat ujung, kenal dulu ni. Ni, subhanallah. Tuan-tuan, pusing Padang Kota, wow dulu. Kemudian habis pusing Padang Kota, pergi Geni Drive pula. Lepas pergi Geni Drive, naik pergi mana? Pergi Batu Feringgi. Sampai Batu Feringgi, tuan-tuan, singgah Modesto dulu. Disco. Singgah disco pula, tuan-tuan. 2-3 lagu semua, 2-3 pagi keluar, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, patah balik pergi Land Clear. Mana ni? Pukul 3-4 pagi makan nasi kandar kat Land Clear. Itulah rutin puas setiap minggu, malam minggu. Subhanallah, ambil gambar boh dalam Facebook. Ambil gambar boh dalam, waktu tu Instagram tak ada lagi, Facebook baru duk ada aja. Ni 7 tahun 8 tahun lepas tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, boh dekat dalam Facebook. Tuan-tuan, lah ni dah jadi AJK masjid. Ni dah ketayak atas kepala, tak ada anak hantu, tak ada lah. Faham tak ni? Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ni keluar balik gambar tu, 5 years memory. Facebook keluar balik tu, 5 years ago punya memory, keluar gambar tu, dia bagus punya duk posting dekat Hard Rock Cafe. Faham tak ni? Terkejut semua orang, komen kat bawah tu, buat gambar tu. Ini IJK masjid, subhanallah. Tuan-tuan, kita berubah, punya sifat malu. Tahu pasal apa? Sebab yang kedua, sifat pemalu. Sifat malu ini diperolehi dengan ma'rifatullah, kenal Allah. Bila kita lahir dengan sifat malu, dia sebut fitrah. Tapi surrounding, suasana kita mengubah kita, hilang sifat malu kita. Kita tunjuk kemaksiatan apa kita buat. Kita tunjuk kemaksiatan kita kepada orang dan kita tak malu sikit pun, tuan-tuan. Kita naik motor dengan girlfriend kita dulu, tuan-tuan sekalian, orang tegur kita, marah orang balik. Nah, Syamad, duduk atas motor, dua-dua duduk dalam bakul motor. Tuan, lagu tu sampai kat traffic light, tuan-tuan, orang beralih tengok. Orang tengok sikit, orang kata pasal apa di cushion ada, tak mau duduk atas cushion.
Orang tengok, dia marah orang tengok tu. Apa dia tengok? Marah orang tu. Tuan-tuan, punya tak ada sifat malu dia waktu tu. Tapi subhanallah, Allah bagi hidayah kat dia. Bila Allah bagi hidayah kat dia tuan-tuan, dia mula mengenali Allah dengan dia duduk di majlis-majlis ilmu. Mula-mula sekali Allah bagi hidayah, dia masuk dalam hati dia tuan-tuan. Subhanallah, dia mula timbul rasa malu dalam diri dia. Dia mula meninggalkan maksiat di belakang orang. Dulu dia buat maksiat ikut suka dia, depan-depan orang dia buat. Tapi bila dia mula kenal Allah, dia mula meninggalkan maksiat di belakang orang, di depan orang. Tapi belakang orang dia masih buat lagi. Betul tak ni? Mau mengaku tak? Betul lah, betul tuan-tuan ni. Memang soleh-soleh sungguh nampak gaya. Saya silap orang, saya bercakap ke apa ni? Memang daripada muda-muda dulu duduk main masjid, duduk pegang tasbih apa ke? Tuan-tuan, kita biasa duduk zaman tu. Tuan ni, kita biasa melalui zaman tu. Zaman yang siapa pun tak boleh kata apa kita. Nah ni, zaman siapa pun tak boleh tegur kita. Siapa tegur kita, nanti siaplah orang tu. Tuan-tuan, kita boleh tunjuk apa maksiat kita buat dan kita bangga dengan maksiat apa kita buat dulu zaman tu. Tapi satu hari tak tahu lagu mana Allah masukkan hidayah dalam hati kita. Kita mula duduk main masjid, mula kenal orang baik. Tuan-tuan, Allah bila dapat hidayah tu, kita mula meninggalkan maksiat. Waktu mana? Waktu depan orang, belakang orang buat lagi. Ni peringkat pertama. Tapi okeylah, tadi depan orang pun dia buat, belakang orang patah lagi. Yang ni depan orang dia tak buat. Buh tayak atas kepala, main masjid. Ni, main masjid pun lambat-lambat macam tulah. Selalu masbuk lah. Tapi okeylah main masjid juga. Ni, kira tu imam nak tahiyat akhir tu dia baru sampai. Dia baru belajar main masjid ni. Ni, waktu tu pakai t-shirt apa semua, buh tayak sikit atas kepala, kadang-kadang lekat, kadang tak lekat gitulah. Tuan-tuan, mula-mula dia depan orang dia tak buat maksiat ni. Tapi belakang orang dia duduk sorang-sorang, dia duduk buat juga. Duduk tengok kat handphone dia, dia duduk merapu, duduk merepet dengan geng-geng dia, dengan kawan-kawan dia. Yang bukan geng-geng masjid, yang duduk kenal dia dengan orang baik ni. Tuan-tuan faham tak ni? Waktu dia pergi kursus ke, waktu dia pergi duduk sorang-sorang tu ada benda nanti dia buat. Sekali-sekali dia curi-curi sikit, dia buat benda-benda yang tak baik apa semua. Di belakang-belakang orang ni dia buat. Ni peringkat pertama. Tapi okey sikit dah daripada yang sebelum tadi ni. Lalu dia mengaji lagi, dia duduk main masjid lagi, dia duduk pergi kuliah lagi. Tuan-tuan, akhirnya dia makin kenal Allah, makin dekat Allah dengan dia. Bila makin dekat dengan Allah, dia makin mengenali Allah, dia mula meninggalkan maksiat. Bukan hanya di depan orang, di belakang orang pun dia tinggal dah. Ini peringkat kedua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih duduk peringkat pertama, naik up di peringkat kedua. Sebab selagi kita duduk di peringkat pertama tadi ni, peringkat yang belakang orang masih duduk buat maksiat, maksud dia kita ni masih duduk jauh daripada sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yuraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu. Bawa konsep ibadat tu dalam hidup. Duk berjalan, duk buat macam nampak Allah kat depan. Ni peringkat musyahadah. Tak boleh pi tera tu, kita bukan sampai peringkat tu. Tak apa, peringkat bawah sikit, peringkat muraqabah. Muraqabah ni apa? Buat ibadat berasa Allah duk tengok kita. Bawa main ibadat tu keluar dalam urusan kehidupan kita. Dia nak buat apa pun, Allah duk tengok aku. Dia nak buat apa pun, Allah duk tengok apa aku buat. Maka dia tinggal maksiat pasal walaupun tak ada siapa tengok dia, tapi dia duk berasa Allah duk tengok dia. Ni peringkat ihsan. Anda faham tak ni? Masuk peringkat kedua ni baru menyerap ihsan dalam hati dia. Tuan-tuan, peringkat kedua. Dia mengaji lagi, dia mengaji lagi, dia mengaji lagi, dia dekat diri dia pada Allah lagi. Dia mula sembahyang sunat, dia mula baca Quran, dia mula zikir pada Allah. Mai peringkat ketiga. Apa dia peringkat ketiga ni? Dia melakukan ibadat sunat. Dia melakukan ibadat sunat kerana malu pada Allah. Yang tadi tinggal maksiat, yang ni dia buat ibadat sebab dia malu ke Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Semayang sunat, tak boleh tinggal lah, takkan apa teruk sangat aku sampai tak boleh nak bangkit tahajud ni 2 rakaat je, takkan tak boleh kot, Allah bagi aku nikmat sangat banyak. Allahu Akbar, semayang tahajud dia 2 rakaat.
Allah bagi aku mata elok, cerah elok, boleh nampak semua. Allah takkan Quran satu muka surat pun tak boleh nak baca kot, takkan satu ayat tak boleh nak baca kot. Aku boleh baca macam-macam, Facebooknya aku boleh baca, apa ni, WhatsAppnya aku boleh baca macam-macam sehari, takkan Quran sikit aku tak boleh baca kot. Malu ke Allah baca Quran. Tuan-tuan, dia melakukan ibadat sebab dia malu pada Allah. Dia mai dengan apa ni? Ma'rifatullah, kenal Allah. Di peringkat kedua, cara kedua mai malu ni, yang pertama tadi fitrah, yang kedua ni dengan dia kenal Allah, usaha.